seperti yang kita saksikan di awal tadi, ada bikisan tentang para animator Malaysia melakukan kerja untuk Hollywood, dan ini sesuatu yang digalakkan dari segi industri kreatif, dan macam-macam lagi yang boleh dicernakan daripada keupayaan ini. Antara lain ialah keupayaan untuk kita selain daripada berkreatif, kita nak juga menggalakkan inovasi. Jadi akan dilancarkan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional 2012. Jadi untuk cerita lebih lanjut tentang program ini, saya bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Fadilah Yusof. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya kagum Datuk berulang-alik setiap hujung minggu ke. Ini sebahagian daripada tanggungjawab dan amanah. Jadi hujung minggu memang biasa berada di Kuasan untuk berjumpa dengan orang Kuasan. Dan hari kerja di Kuala Lumpur lah untuk membuat tugasan kementerian dan juga Parlimen. Parlimen pun sedang bersidang sekarang. Jadi terima kasih TV3 sekali lagi menyemput, memberi peluang mesti untuk bersama mempromosikan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi 2012 ataupun singkatannya SGI 2012 yang insya-Allah akan dirasmikan pada malam ini oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Palace of the Golden Horses dekat Main. Ya, Datuk nak ceritakan sikit latar belakang program-program ni. Silakan. Sebelum tu ini adalah kesinambungan. Kalau kita ingat dulu tahun 2010 kita lancarkan tahun sains, tahun inovasi dan kreativiti ataupun MI 2010. Jadi tahun lepas kita lancarkan pula program tahun penggalakan sains dan matematik. Dan tahun ini sesuai juga apa yang telah diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu pembentangan bajet, kita jadikan tahun ini Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional. Program malam ini kita sebenarnya sebelum ini dah melancarkan lagu dan juga tema lagu dan tema logo. Jadi malam ini lebih kepada perasmian, menandakan permulaan. Program dah bermula, tapi program besar bermula pada malam ini dan seterusnya akan diikuti banyak program di peringkat zon dan pelbagai program lagi. Yang penting ialah untuk kita meneruskan, kalau kita nak menjadi sebuah negara maju, sebuah negara yang berpendapatan tinggi, bukan saja ilmu pengetahuan, bukan saja kemahiran, bukan saja disiplin yang kuat, tapi kita kena melahirkan dan membudayakan inovasi dan kreativiti di kalangan masyarakat kita. Jadi kreatif industri yang Eli sebut tadi, dan banyak lagi lah yang akan kita lakukan. Datanglah malam ini di Palace of the Golden Horses. Baiklah, bila bercakap tentang inovasi ini antara yang dibawa oleh Datuk kemari ke studio untuk berkongsi. Maknanya sesuatu yang dah pun ada di pasaran, yang dah pun diguna pakai. Bila kita sebut tentang inovasi, sesuatu pembaharuan itu ataupun penambahbaikan dilakukan terhadap device tersebut. Datuk mungkin nak kongsi sikit, ini apa perbezaan dengan apa yang kita dah sedia ada? Ini sebenarnya hasil daripada program yang dilakukan oleh Majlis Reka Bentuk Malaysia ataupun singkatannya MRM, design, yang memfokuskan pada design, di mana mereka mengadakan pertandingan untuk badan profesional ataupun individu yang profesional untuk pelajar universiti. Dan juga inilah hasilnya minggu lepas pertandingan yang kita adakan, inilah pemenang-pemenangnya. Tahun ini dia punya tema ialah berkaitan dengan universal design. Maksudnya universal design ini ialah kita memfokuskan, bila kita design sesuatu itu memfokuskan pada orang kurang upaya, tapi boleh digunakan oleh semua peringkat. Contohnya yang ni ialah digelar teeter. Kalau anak-anak ataupun orang yang cacat, mungkin dia payah nak mencabut pelak. Jadi dengan adanya design teeter ini, jadi mereka tekan saja, dia boleh buka. Jadi nampak senang. Bagi kita yang tak ada yang banyak keupayaan ini, mudahlah untuk mencabut. Cabut begini saja. Cabut saja. Tapi bagi mereka untuk mencabut itu satu kepayahan. Sebab itu dipanggil universal design. Yang ini ialah untuk membuka pintu. Bagi kebanyakan kita dia ada gagang untuk buka pintu. Yang ni menggunakan penumbuk ataupun mereka boleh menekan sebab mungkin mereka tak ada jari, tak ada kekuatan, jadi mereka akan tumbuk di sini untuk membuka pintu. Manakala ini pula dipanggil AMA. Yang ini lebih kepada monitoring system. Advanced monitoring system diguna untuk kita memantau orang yang kurang upaya, di mana parents ataupun penjaga dia boleh menggunakan ini dan mereka akan diletakkan device ini. Dan ini mereka akan dapat monitor apa-apa berlaku, dia akan tekan alert system, kita akan dapat detect.
di mana mereka. Jadi yang ni dah ada di pasaran. Cuma ini lebih kepada dia menambah baik reka cipta. Jadi untuk membawa kepada reka cipta yang terkini lebih marketable. Ini didesain oleh pelajar universiti. Ini profesional. Yang ini oleh pelajar universiti. Pemenang kategori universiti. Yang ini kategori profesional yang menang. Saya suka bila temanya ialah universal, maknanya bukan hanya tertumpu kepada golongan yang upaya saja dan apabila sesuatu perkakasan tu dijuruskan kepada golongan kurang upaya, dia seolah-olah golongan yang upaya tidak boleh menggunakannya. Jadi ini sesiapa pun boleh digunakan oleh sesiapa saja. Itu yang istimewanya. Okey, Datuk, bila bercakap tentang ini golongan profesional yang melakukan inovasi, ini golongan pelajar. Jadi sasaran untuk program tahun sains dan gerakan inovasi ini adalah menjurus kepada siapa sebenarnya? Ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Tak kira sama ada warga emas, orang kurang upaya, orang yang terpelajar, orang profesional, tapi semua lapisan masyarakat. Sebab itu gabungan program ini, bila kita adakan program, ianya menggabungkan bukan saja kita mengadakan workshop, bengkel, tapi kita mengadakan pameran, kita akan memberi kesedaran dan dengan pelbagai kegiatan yang menggabungkan ke semua lapisan masyarakat. Ini nanti gerakannya ialah kita akan adakan di setiap zon. Di zon Pantai Timur misalnya, akan diadakan di Jeli, di mana kita gabungkan pelbagai program selama 3 hari. Dan dalam program tersebut juga kita akan adakan apa dikatakan jejak inovasi. Jejak inovasi. Jejak inovasi ini ialah untuk kita menjejaki apakah kreativiti dan inovasi di peringkat akar umbi. Dan mereka, penjejak ini akan mencari mereka dan akan mengenal pasti apakah mereka lakukan dan bagaimana kita dapat membantu menambah baik dengan membawa para saintis, membawa teknologis, pakar-pakar berjumpa, duduk dengan mereka, dokumenkan proses yang mereka lakukan, asalkan ianya ada elemen untuk menambah baik atas sesuatu ciptaan yang baru, tak kira dari segi idea, proses maupun produk. Ini yang kita lakukan. Itu yang katakan semua lapisan masyarakat akan dapat dibuat. Maknanya misalkan saya ada satu idea tu untuk saya ketengahkan, kemudian ada follow up daripada itu supaya dapat lebih dikembangkan. Memang. Begitulah pendekatannya. Dan untuk golongan profesional sudah pasti bulan 11 nanti kita akan adakan KL World Innovation Forum. Itu kita bawakan pakar-pakar di seluruh dunia, berkampung di KLCC insya-Allah, dan kita akan membuatkan pelbagai program untuk menggabungkan pakar ideas daripada seluruh dunia dengan pakar-pakar tempatan ini untuk kita berkongsi pengalaman, melihat bagaimana kita dapat menggerakkan dan akhirnya ialah membudayakan sains, teknologi dan inovasi itu sebagai asas untuk kita melonjakkan pendapatan negara pada sebuah negara yang lebih maju lagi pada masa depan. Ya, Datuk, bila nak kata membudayakan itu, ialah kebiasaannya kita mulakan daripada peringkat bawahan. Jadi untuk konteks ini peringkat sekolah. Jadi untuk membawa pelajar-pelajar sekolah ini pastinya ada aktiviti atau pertandingan tertentu. Memang di peringkat sekolah pun banyak dibuat. Sebab itu dalam program di peringkat zon, malahan bersama dengan program ini menggabungkan bukan saja Kementerian Sains. Kementerian Sains hanya merupakan peneraju. Tapi kerjasama semua kementerian. Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi, semua kementerian sebenarnya terlibat. Dan setiap program itu akan meletakkan penekanan kepada sains dan inovasi. Ini lebih 200 lebih program diadakan seluruh sepanjang tahun ini. Okey, dan bila kita bercakap tentang suatu inovasi itu ingin diketengahkan, kemudian dikembangkan dengan pembabitan banyak pihak, terutama dari segi mereka yang melihat dari segi kebolehpasaran dan sebagainya, sejauh mana suatu inovasi itu akan dibawa, sebab kadang-kadang kita mau macam misalnya saya yang mereka cipta alat itu ataupun memberikan inovasi, kemudian saya tak mahu setakat berada di pameran saja, kalau boleh dapat dikembangkan. Sejauh mana peranan pihak terbabit termasuk MOSTI sendiri untuk membawa suatu sehingga betul-betul berada di pasaran? Itu yang kita katakan tadi. Misalnya dengan adanya KL World Innovation Forum, salah satu pameran. Dalam pameran tersebut kita adakan business matching, di mana kita jemput business industry players lah daripada dunia, daripada Malaysia yang berminat untuk membawa produk-produk mereka ke pasaran. Bukan saja di pasaran tempatan tapi juga peringkat antarabangsa. Misalnya dalam creative industry, peranan dimainkan oleh MDEC, peranan dimainkan oleh Finas misalnya. Ini yang kita lakukan, di mana kita sekarang ini diiktiraf
bahawa kita ada kreativiti dan kemahiran tempatan. Sebab itu Hollywood pun co-production mereka lakukan di Malaysia. Ini hasilan yang kita buat di mana kita adakan network di peringkat global supaya kita memendedahkan kepakaran, kebolehan dan kreativiti anak-anak tempatan ini supaya mereka boleh menerokai pasaran universal. Inilah salah satu yang kita lakukan juga. Misal kata hari ini mempamerkan idea-idea daripada orang tempatan. Ini universal bercakap tentang global. Bukan saja pasaran Malaysia tapi boleh dipasarkan di seluruh dunia. Ya, akhir sekali Datuk, daripada penganjuran ini apa harapan Datuk untuk memastikan apa yang dihajatkan dari segi objektifnya, dari segi aktivitinya akan tercapai sasarannya? Memang menjadi harapan kerajaan kita, komitmen kerajaan kita untuk meletakkan negara kita menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Dan asasnya yang saya katakan tadi ialah penguasaan kita dalam bidang sains, teknologi dan bagaimana kita dapat memudayakan inovasi dan kreativiti. Dan ini tidak dapat dilaksanakan oleh kerajaan saja, melainkan penglibatan oleh semua lapisan masyarakat, oleh semua institusi, oleh agensi kerajaan, oleh pihak swasta, apatah lagi pihak media macam TV3 yang hari ini membantu kita memasarkan, mewawarkan dan juga memainkan peranan untuk menanam, merubah pemikiran rakyat kita supaya budaya inovasi ini menjadi budaya teras perjuangan kita semua. Mudah-mudahan. Datuk, terima kasih banyak sudah bersama kami. Balik. Selamat menjalankan tugas. Datuk Fadlan Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi bersama kita untuk bercakap tentang pelancaran ataupun Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional 2012.